Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi kembali last kali kita bincang tadi mengenai ilham. Maka fahamlah di sini bahawa ilham di sisi ahli sunnah dia bukan sebagai sumber bagi hukum ataupun dalil. Tak bolehlah. Jadi nak kata wajib sesuatu perkara dengan mimpi ataupun dengan ilham tidak ada dah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Okey. Jadi ini yang juga sumber jadi sesat ni. Tu dia kata ahli sunnah ni ilham tak pakai. Faham situ kalau ada mana-mana golongan kumpulan yang mana kita panggil apa? Percakapan ataupun perbualan mereka hanya mengenai ilham dan mimpi-mimpi. Maknanya ada something wrong lah tu. Something wrong. Patutnya jangan tidak dibanyakkan benda begitu. Tak dibanyakkan. Bahkan para ulama ahli sunnah wal jamaah, utama ulama ar-rasikhin, ulama betul ulama ni bab mimpi-mimpi ilham ni jarang sangat mereka nak cerita, terutamanya daripada diri mereka sendirilah. Kecuali yang penting-penting. Kalau tengok Syekh Buti rahimahullah masa akhir sebelum saurah sendiri pun kan, masa tu ya dia cakap. Sebelum tu tak banyak dia cerita orang adalah. Dia cerita pengalaman orang lain, tapi cerita tentang dia mimpi nampak apa-apa tu. Tapi kata aku terpaksa beritahu ni. Seakan-akan menjadi kewajipan aku beritahu. Rupanya maknanya ada satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, menunjukkan bahawa penting. Masa tu belum berlaku sebagaimana macam sekarang ni lah. Masa tu masa tengah bergolak tu. Tapi macam mana orang tak dengar. Tak? Tak dengar. Tuduh macam-macam ke dia. Rahimahullahu ta'ala. Okey. Habis. Jadi sebagaimana yang ditanya tadi, sekarang ni Imam Nasafi mempersiapkan kelengkapan dan persediaan kita untuk faham tentang perkara akidah ni. Sekarang ni baru nak masuk. Al-ilahiyat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wal 'alamu bi jami'i ajza'ihi muhdathun. Kalau di sini macam ada tasydid pada hak tu. Tu salah daripada tibaah lah tu Alam dengan seluruh juzuk-juzuknya. Seluruh juzuk-juzuk alam, langit, bumi, yang di atas dan di bawah atau di antara keduanya itu muhdathun, makhluk, iaitu dicipta makhluk. Idh huwa a'yanun wa a'rad. Okey, ni baru tertib dalil ni. Apa dalil bahawa alam ni makhluk? Tak sampai gitu ni. Baru tengok dia panggil jalan taraqi. Taraqi apa? Menaik. Kita lihat alam nak sampai kepada natijahnya Allah. Allah yang mencipta alam. Jadi alam semua sekali itu muhdath, diciptakan, makhluk. Apa bukti dia makhluk? Idh huwa a'yanun wa a'radun. Kerana alam ini sama ada dia a'yan, ain, ataupun zat, au a'radun, ataupun a'rad, sifat. Segala yang kita nampak yang ada makhluk ni, dia tak lari sama ada zat atau sifat. Zat atau sifat. Di sini dia guna istilah ain lah. Ain, a'yan, jamak kepada ain, iaitu ma tahayyaza bi nafsihi, yang berdiri sendiri, tidak menumpang pada yang lain. Zat lah, zat. Macam ini kita ada apa nama ni? Stand. Stand. Ada pihak yang terima kasih kepada penyumbang. Ada pihak menyumbang ni lah. Ada. Sebab tadi kan ni bukan mukjizat. Tadi meja. Bertukar je ni. Ni bukan mukjizat ni. Ini ada orang yang menyumbangkannya. Jazahullahu khairan wa baraka fihi wa fi amwalihi wa lana jami'an. Jadi ada yang menyumbang. Maka ni panggil zat lah ni, zat. Sesuatu ain. Ain ni dengan makna benda lah. Bukan ain dengan maksud mata. Sebab ain ni kalimah mushtarak, banyak makna. Okey. Dan dia ada sifat dia. Apa dia? Hitam, nipis ke? Tak?
Itu sifat dia tu. Sifat. Saya sebut mudah-mudah lah. Sifat tu lah banyak bahagi. Sifat jenis ada, sifat jenis yang faham. Subuti, wujuti. Kemudian lah. Okey. Jadi, benda yang kita tengok memang ada. Kita tengok apa? Bangunan ni kan. Dinding. Zat dinding dan sifat dinding. Putih. Apa lagi? Licin. Dan seumpamanya. Bandinglah. Bandinglah apa-apa yang lain. Okey. Dia dua tu aja. Kemudian. Fal a'yanu ma lahu. Dia terang pula. Apa itu a'yan? Tadi kita kata a'yan. Ain. A'rad ialah jamak kepada arad. Aradun ialah sifat. Sifat makhluk. Sifat makhluk kita nama arad. Dinamakan arad. Nak tulis dah tu kan? Perbezaan je. Alaqah bainadz dzati wal jauhar ataupun wal ain. Alaqah dia apa? Itu kita guna istilah jauhar kan? Alaqah dia apa? Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Sama juga. Alaqah antara sifat dengan a'rab. Alaqah dia umum khusus mutlak. Ustaz ingat balik. Ada berapa bentuk? 4 bentuk kita buat alaqah. Okey. Boleh rujuk kepada video lepas. Rujuk pada video lepas. Okey. Fal a'yanu, maka a'yan, ain itu. Jadi a'ra tu, okey, sorry belum jelas lagi. A'ra itu jamak pada arad, sifat. Sifat tu makna yang menumpang pada sesuatu. Seperti hitam yang ada pada ini, putih yang ada pada dinding, bijak yang ada pada zait, sifat tu. Manis yang ada pada gula, manis yang ada pada air. Itu semua nama sifat. Fal a'yanu ma lahu qiyamun bidzatihi. A'yan, ain, zat itu sesuatu yang berdiri dengan dirinya. Makna dia tidak menumpang pada yang lain. Kita masuk putih, sifat dia duduk pada yang lain. Zat ni dia sendirilah. Dia sendiri. Ni boleh bersendiri-sendiri, bukan dia duduk pada yang lain. Wa huwa imma murakkabun, sama ada ain ini murakkab, tersusun. Wa huwal jismu, dinamakan jisim. Dinamakan jisim. Au ghairu murakkabin, ataupun tidak tersusun. Kal jauhari, seperti jauhar. Jauhar tu makna elemen yang paling kecil. Dinamakan juga sebagai jauhal fard. Elemen yang paling halus, paling kecil yang tak boleh dipecah. Jadi kalau kita belajar dalam apa? Fizik ke apa? Sains kan? Himpunan dua jadi apa? Lebih jadi jisim, jirim. Jisim dengan jirim kan? Banyak-banyak kita boleh belah. Tapi yang paling kecil, yang paling kecil sekali. Kalaulah makna kita sains ada sampai dah, apa nama istilah ikutlah. Paling kecil yang kita tak boleh potong lah. Macam ni kita boleh potong lagi ni. Boleh pecah, boleh apa ni? Ikutlah kita hingga juzuk paling kecil. Kalau ada atom tu paling kecil tak boleh pecah dah. Itu namanya jauhal fard. Jadi jauhar tu huwal juz'ul ladzi la yatajazza'u, juzuk yang tidak boleh dijuzukkan lagi, tidak boleh dipecahkan lagi. Jadi segala benda zat ini ada dua, sama ada dia bertunggalan sendiri ataupun dia berhimpun, nama jisim. Nama jisim. Pula tu ada tafsilan lagi lah, khat ke suthi ke jisim al-kafif ke, itu dalam syarah lah. Nanti kita kalau ada masa kita terangkan lah. Tapi cukup dah bahawa kita tahu bahawa zat itu juzuk kecilnya nama jauhal fard, kalau berhimpun-himpun namanya jisim. Wal aradu, bermula arad, ma la yaqumu bidzatihi, sesuatu yang tidak berdiri dengan diri dia. Wa yahdutsu fil ajsam, dan dia ada pada jisim. Wal jawahiri, dan pada jauhar. Sifat dia ada pada sesuatu, dia ada pada benda. Macam tadilah, putih yang ada pada dinding, manis yang ada pada air, dia ada pada benda. Kalau kita pergi kedai, kita takkan beli manis, kita beli apa? Gula. Kalau jenis
Kalau jenis orang yang tak berapa atau ada masalah sikit, mak dia kata, "Mak, pergi beli gula kedai. Pergi beli nak kacau air ni. Pergi beli kedai gula tak?" Mak dia kata gula. Ke mak dia kata beli manis? Pergi beli manis kat kedai. Boleh? Tak ada, kecuali jenama kek. Atau jenama sesuatu lain cerita. Pergi belakang rumah, ada durian jatuh. Jadi mamak ni pergi cari apa? Cari durian ke cari jatuh? Mak dia kata, ni dengar durian jatuh belakang rumah tu, pergilah ambil. Jadi dia pergi ambil apa? Dia pergi ambil jatuh ke pergi ambil durian? Faham tak? Dia ambil durian lah. Mak dia kata, pergilah ambil durian jatuh. Dia pergi cari durian ke pergi cari jatuh? Durian. Tak? Okey. Jatuh tu benda yang difaham saja. Apa lagi? Itu mungkin kita ambil i'tibar lah. Umur i'tibariyah. Apa macam tadilah. Putih. Putih mesti ada pada sesuatu lah. Ada pada sesuatu. Tak ada orang beli putih saja, tak ada. Putih pada cat putih, dia putih tu ada pada cat tu. Apa dia? Ku putih. Aku yang putih ke? Ataupun jenama. Dia bertukar daripada sifat jadi alamiah. Jadi jenama dah. Wal aradu, bermula arad itu ma la yakumu bi dzatihi wa yahdutsu fil ajsami wal jawahiri, yang ada pada jisim dan jauhar. Kal alwani, seperti warna-warna. Itu nama arad belaka. Warna-warna, putih, hitam, merah. Wal akwani, dan juga akwan. Dipanggil al akwanul arba'ah. Akwan ni keadaan. Dia jirim tu zat ada, betul zat, tapi keadaan dia tu gimana? Dia ada 4: ijtima', iftirak, harakah, sukun. Dia panggil al akwanul arba'ah. Ni masuk dah istilah atau sedikit daripada ilmu falsafah lah. Al akwanul arba'ah. Jisim tu sama ada jauhar tadi, sama ada dia berhimpun, dipanggil ijtima', ataupun bercerai, iftirak, ataupun bergerak, harakah, ataupun sukun, diam. Jisim gitulah. Dia tak lari daripada tu. Sama ada bergerak, diam. Tak diam, bergerak. Salah satu. Tak berhimpun, bercerai. Tak bercerai, berhimpun. Okay. Wa tu'umi, dan rasa-rasa. Tak ta'um. Contohnya pahit, ada tajam, apa lagi? Masin, masam. Semua itulah. Warrawaihi, dan juga bau-bauan. Itu sifat-sifat belaka. Sifat-sifat belaka. Okey. Jauh nak sampai ni. Sekarang ni apa yang dipahamnya di situ? Sebelum masuk kaul selepas tu, apa dia? Wal muhditsu lil alami huwa Allah. Ni sampai. Okey, sekarang ni setelah dia beri kita kefahaman, hakikat tu ada. Kita tengok alam. Alam ni sama ada tak zat, dia sifat. Sifat ni pula dan sifat dan zat ni pula dia ada sifat dia. Dia ada ciri-ciri dia. Bercampur, bergabung, bercerai, bergerak, diam. Ada perubahan. Begitulah juga sifat yang ada pada zat itu. Bila zat sendiri, ada yang bergerak, ada yang diam. Ada yang berhimpun, ada yang bercerai. Berhimpun, bercerai, bergerak, diam itu ialah sifat makhluk. Apa bukti? Bukti dia makhluk. Dia ada, sebelum tu tak ada. Sesuatu yang bergerak, sebelum bergerak dia dalam keadaan pegun, diam. Tiba-tiba ada pergerakan, maka bergerak dia sebelum tu didahului oleh tiada. Maknanya berubah. Berubah-ubah at-taghayyuru, perubahan yang berlaku pada alam ni
menunjukkan bahawa ada yang menyebabkan dia berubah. Sebab apa? Adakah boleh berubah sendiri? Bagaimana teori-teori barat yang tak percaya Tuhan kata alam ni jadi sendiri. Teori Big Bang dia rasa-rasa nak jadi bumi, jadi bumi. Special selection. Tak, makna natural selection. Dawkins. Natural selection. Manusia ni dipilih daripada campuran daripada berudu. Daripada laut keluar ikan lah ni. Pilih. Boleh dia pilih jadi gitu lah. Si baik tak pilih kita jadi beruk lah. Jadi siapa yang menentukan tu? Dia nak tolak kuasa tu lah. Makna dia kata jadi dengan sendiri. Jadi benda itu di segi akal. Jadi sendiri itu lagi logik ke, kita ambil senang lah. Ataupun ada sesuatu yang menjadikan lagi logik. Antara dua tu mana lagi logik? Ini perbahasan kalau kita tanpa merujuk pada Quran, tanpa merujuk pada tu, kita ikut nalai akli je. Adakah jadi sendiri itu lagi logik ataupun jadi dengan ada yang menjadikan lagi logik? Apa bukti? Buktinya ini Sa'id Nursi, Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, dalam kitab je dia buat contoh. Bagus kalau siapa, Sa'id Nursi dah ada diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada, mukatabat dia, Rasail Nunya. Antara dia kata dia dah banyak hujah-hujahnya yang sesuai kita gunakan untuk zaman sekarang, terutamanya menolak pahaman-pahaman ilhad ini, etis, pahaman-pahaman yang menolak Tuhan ini. Dia kata apabila seorang tu masuk dalam satu galeri lukisan, dia tengok satu lukisan yang sangat indah, sangat cantik dan terpegung, pasti dia akan tertanya, siapakah yang melukiskan ini? Dia kata tanya, siapa-siapa akan pasti, siapa lukis ni? Takkan dia kata lukisan ini terjadi sendiri dengan campuran cat-cat, lalu datangnya pek-pek lukisan tu, akhirnya tergantung dalam galeri. Kalau orang cakap gitu, kalau dia dapat profesor pun tak layak dapat profesor. Nampak tak? Macam mana boleh kata jadi sendiri? Tapi apabila kita lihat alam ialah satu lukisan yang terpampar yang lebih cantik daripada lukisan dalam galeri tu. Alam lukisan. Ada lukisan. Kita balik lewat-lewat kan, tengok pada waktu senja, comel. Lebih cantik pada lukisan. Pergi tempat-tempat cantik, lebih cantik. Ni lukisan alam ni. Jadi ma sabata ala syai' sabata bimithlihi ala ghairihi. Sabata ala mithalihi, atas seumpamanya. Sebagaimana lukisan, benda yang ada ni, ada pencipta, maka seumpama itu juga, bahkan lebih daripada itu lukisan alam ni. Tentulah ada pencipta. Ada dihikayatkan daripada kisah Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala kan, bila golongan Ad-Dahriyun ajak dia berdebat. Nak cerita dah. Suka tak? Ajak dia berdebat. Lalu dia kata tak apalah, esoklah waktu giam-giam saya akan datang esok hari. Lepas tu golongan ni mari. Tunggu janji tempat begini, tunggu tak mari. Sampailah lepas pada asar sebelum maghrib, barulah Imam Abu Hanifah datang tercungak-cungak dalam keadaan kita kata tercungak-cungak lah, macam terkejut. Lalu dia tanya, orang tanya marah, hai mu imam Abu Hanifah tak? Mukir janji. Saya tak mukir janji. Kita janji hari ni kan, tak habis hari, masih siang. Tapi apa sebab ni mari lewat ni? Saya ni bukan sengaja nak mari lewat ni. Tapi saya terpegun dengan satu peristiwa yang berlaku. Semasa saya nak datang sini, saya terpaksa menyeberangi sungai. Tiba-tiba saya datang ke tepi sungai, tidak ada sampan untuk saya menyeberang sungai. Saya duduk tengah menung-menung, tiba-tiba pokok di tepi sungai jatuh dengan tiba-tiba.
Kemudian pokok itu terbelah-belah menjadi kayu. Lepas tu kayu itu tersusun-susun. Lalu datang paku entah dari mana. Tu tambah Haji nombor tu. Nah, mengikat-mengikat menjadi sampan. Lalu saya terkejut, macam mana boleh jadi gitu? Lalu sebab itu saya jadi lambat ni. Kerana saya pelik, macam mana boleh itu? Dia kata mu untuk imam sahaja. Imam Abu Hanifah gila tu. Mana ada sampan jadi sendiri, pokok tumbang sendiri. Tak, tiba-tiba jadi belah macam kayu sendiri, nak jadi sampan takkan jadi sendiri. Imam Abu Hanifah kata, alam ni yang tu pun kamu tak boleh percaya bahawa jadi dengan sendiri, apatah lagi alam ni. Takkan dia akan jadi sendiri. Tak. Ini mudah je. Ini mudah. Jadi orang yang golongan-golongan yang tak percaya Tuhan sangat ni kan, tak. Tengok benda tu, dia sangka bijak sebenarnya. Golongan itu memang orang hebat-hebat, tapi dia sangka bijak. Tapi ni hidayat ni milik Tuhan lah. Kita yang nak boleh agama ni, faham akidah ni, kena bersyukur sangat-sangat lah. Peganglah molek-molek akidah ni dan berdoalah supaya Allah tetap akidah kita. Jangan kita rasa sedap kerana Allah Ta'ala boleh cabut bila-bila masa sahaja. Tak. Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Okay. Jadi itu tengok bukti tu. Sekarang ni dia cerita a'ra' tu berubah-ubah. Jadi berubah-ubah makna ada yang menyebabkan dia berubah daripada tak ada kepada ada. Bahkan ahli sains, teori sains mengatakan bahawa memang alam ini ada permulaan. Ada permulaan tu. Dalil besar bahawa ada yang menyebabkan dia tu jadi mula. Nah. Ada permulaan. Siapakah dia? Datanglah wal muhditsu lil alam huwallahu ta'ala. Namanya Allah. Daripada mana tahu? Kalau sebelum diberitahu oleh Rasul, mungkin kita yakin, ada penciptaan alam ni berdasarkan dalil akli, hawas kita, akal kita menatijahkan bahawa ada alam. Tapi kita tak tahu siapakah adanya pencipta alam. Tapi kita tak tahu siapa nama dia. Tak tahu apa nama dia. Khabar sadiq, Nabi yang beritahu namanya Allah. Namanya Allah tu. Itu kaitan tiga-tiga tadi tu. Jadi dan walillahil asma, nama-nama lain ada lah. Itu tertib lah tu Ustaz. Tertib adillah tu. Cuma cara dia macam mana? Tariq taraqi, daripada melihat asar ilal muathir, tengok kesan sampai kepada yang memberi kesan. Okay. Dalam Sanusi atau dalam kitab biasa disebut dua sifat. Lepas tu dia buat datang dalil. Sekarang ni dia buat datang dalil-dalil dulu yang menunjukkan kepada adanya sifat, adanya Allah pencipta itu. Okey. Ya. Adakah dia mengambil daripada lil falasifah? Celah tu kalau salah kan. Tapi kalau macam tu tidak salah. Tak salah dan tidak ada kaitan dengan akidah, semata istilah. Tak, semata istilah dan nama yang tidak ada kaitan dengan akidah, tidak mencacatkan keimanan dan apa salahnya? Al-kalimatul hikmatu dhalatul mu'min fa aynama wajadaha fa huwa haqqu biha. Di sini ada takallama fi sanadihi lah. Tapi hadis ni ulama berdalilkan bahawa hikmat itu ada pada mana-mana kaum. Orang Islam lah yang paling layak untuk dapat hikmat. Sebab apa? Wahdatul masdaril ilm, kesatuan sumber ilmu. Sebab ilmu tu pada Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta bayan. Jadi ilmu sumber daripada Allah belaka. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala beri ilmu tu pada kaum ni. Sebab tu Nabi kata umat Islam ni, daripada pemahaman tu, umat Islam ni kalau dia nampak hikmat ilmu tu ada pada orang lain, dia patut paling layak pergi carilah. Sebab itu pemahaman konsep ahli sunnah wal jamaah terhadap ilmu ni, dia akan menyebabkan Islam tu berkembang. Tamadun tu akan jadi maju. Dia akan jumuk.
Orang perempuan tak boleh bawa kereta ke, ada. Atau seumpamanya takkan jadi jumuk. Ini tak boleh belajar, ini tak boleh baca pun. Buku tak boleh baca pun haram. Tak ada. Buku, ilmu, bacalah, salah tolaklah. Bagi orang yang layak bacalah, layak baca. Sebab apa? Sebab boleh jadi ada benda yang diambil. Diambil daripada tamadun-tamadun lain yang bermanfaat untuk kita. Okey. Allahu, mana? Huwallahu al-wahidu. Yang wahid, yang esa, yang tunggal. Tunggal. Okay, ini masuk. Sekarang dia tengok. Dia susun daripada lain susun kan. Biasa wujud kita makhluk kan. Ni Allah. Ada Tuhan namanya Allah. Tuhan itu satu. Kalau ikutnya, macam mana nak sampai natijah kepada Tuhan itu satu? Itu dalam syarah-syarah Akidah Sanusi dia bincang tentang wahdaniyah kan. Okey. Jadi secara kesimpulannya kita ambil teruslah daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau ada di sana tuhan-tuhan selain Allah, maka akan musnah, bahkan tidak akan ada langit dan bumi. Tidak akan ada langit dan bumi. Macam mana? Ni dalam matan tu sebut begitu je. Tapi dalam syarah dia akan sebut lagi. Kalau ikhtilaf macam mana, ittifaq macam mana. Andaikanlah dua Tuhan. Andaikanlah dua Tuhan adalah. Nilau iftiradiyah ni. Kita dalam mubahasah berbahasa ni ataupun istidlal ni tak apa, bukan kita nak pegang lagi. Kalau dua Tuhan, Tuhan A, Tuhan B, sama ada kedua-dua itu bersepakat, setuju, sepakat nak buat katakanlah satu titik, satu titik air ke apa ikutlah, satu titik, satu jauhar fard, dua-dua sepakat nak buat. Tiba-tiba adanya benda yang nak disepakati tu, siapa yang buat? Boleh kata dua-dua? Mesti salah satu je. Sebab benda paling kecil, boleh ke dua kesan yang memberi satu kesan? Ada dua sumber yang hasilnya satu, boleh? Ni kalau benda paling kecil, tak boleh. Kita ambil paling kecil, payah contohlah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada dah orang buat cawan ni. Ada dah orang buat cawan ni. Ataupun cawan ni dah penuh. Dah penuh air. Lepas tu ada dua orang nak penuhkan cawan yang dah penuh ni. Ada seorang lagi nak penuhkan cawan ni. Boleh jadi tak? Air yang dipenuhkan air sama ke air lain? Air lain kan? Kalau penuh dia akan melempah kan? Sama juga titik. Kalau kita ambil paling kecil lah, jauhar tadi kan. Titik tu, siapa yang buat titik? Atau mesti satu je? Kalau dua-dua buat, sama ada orang yang pertama buat dulu, orang yang kedua buat atas dia, ataupun buat lagi. Dia panggil tahsilul hasil. Dah ada, dia buat pula. Benda dah ada, dia buat pula. Tahsilul hasil. Benda dah ada dah, tiba dia buat pula. Ambil macam ni. Ni ada dah ni kan. Boleh orang buat benda sama. Sekarang ni saya buat ni. Ada dah boleh orang lain dakwa bahawa dia buat benda ni juga pada satu benda. Yang ambil ni senang, ambil besar sikit. Ini saya buat dah, telah. Ada dah orang lain kata saya buat juga ni. Dakwaan tipu ataupun tahsil hasil lah. Okey, itu kalau pada satu kesan tapi sepakat. Yang kedua, kalau dia sepakat tapi dia pecah-pecah bahagi. Saya buat yang atas, awak buat yang bawah. Itu sepakat juga, tapi bagi kerja. Awak Tuhan langit, saya Tuhan bumi. Golongan Greek Yunani dulu ada kan? Tuhan Zeus lagi? Macam-macam tu. Orang biasa tengok movie tahu. Tengok, ada Tuhan ni.
Bidang kuasa dia. Jawapannya, kalau kita kata ada dua Tuhan dengan andaian tadi yang satu benda dua Tuhan buat, mustahil. Satu benda, kalau Tuhan benda ni dah ada, sama ada seorang je yang hasil ni. Hak satu lagi bukan, maka tak akan berlaku andaian dua Tuhan. Yang kedua, kalau yang ni buat sebahagian, Tuhan satu lagi buat sebahagian yang lain. Tuhan A buat atas, buat langit, Tuhan B buat bumi. Bagi tugas. Juga mustahil. Kerana apa? Menyebabkan lazim daripada itu lemah. Kenapa? Kerana Tuhan bumi tak mampu untuk buat buat langit. Kudrat dia tersekat hanya pada bumi saja. Tuhan langit, kudratnya terhad pada langit, tak mampu nak boleh buat bumi. Ajzun, lemah. Lemah-lemah ni bukan sifat Tuhan. Lemah-lemah ni bukan sifat Tuhan. Jadi andaian dua Tuhan dengan mereka sepakat, tapi masing-masing buat sebahagian, nak ni buat sebahagian yang lain, mustahil juga. Okey. Itu kalau andaian ittifaq. Kalau ikhtilaf, dia panggil dalil tawarud. Ni dalil ikhtilaf ni ta'anud. Balah. Berbalah. Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B kata aku tak mau buat bumi. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Mesti salah seorang kan? Mesti salah seorang je menang. Tak akan menang dua-dua, betul tak? Tuhan A yang nak buat bumi pun menang, Tuhan B yang tak nak buat bumi pun menang. Jadi bumi ada dan tak ada. Boleh jadi? Tak boleh jadi kan? Mesti sama ada atau tak ada. Jadi salah satu je yang sebenarnya terhasil kesan. Satu lagi bukan Tuhan. Dah bukan Tuhan, tak dikata sama Tuhan, maka dua-dua, andaian dua pun mustahil. Andaian kata dua pun mustahil juga. Sebab apa? Tak dia awak kata dua Tuhan yang sama kudrat. Kalau tak sama kudrat, ni Tuhan, awak ni mengaku Tuhan. Awak mengaku Tuhan ni menipulah. Dia mengaku je Tuhan. Sebagaimana Namrud kata, tak, nak naik langit. Ana uhyil mauta. Qala ana uhyil mauta. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tak boleh. Fa buhital ladzi kafar. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku boleh menghidupkan, mematikan. Namrud pun kata, aku boleh hidup, boleh mematikan. Itu boleh, tapi benda lain tu. Tapi dia main perkataan. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menaikkan matahari daripada timur dan menenggelamkan di barat. Cuba kamu buat balik. Tak boleh. Okey. Jadi kalau andaian ada dua Tuhan, masing-masing Tuhan lah yang sama kuat, tiba-tiba seorang nak buat, seorang tak nak buat, akan terhasil satu je. Bila begitu, dia ni satu lagi lemah. Bila lemah kita kata sama kan. Bila sama, dua-dua lemah. Maksudnya andaian adanya lebih pada satu Tuhan, dua atau lebih, tertolak. Mustahil benda tu. Maka yang adanya satu saja Tuhan. Satu saja Tuhan. Faham? Okay, habis. Mana tadi? Al-Wahidu. Maka nyatalah daripada dalil tadi bahawa pencipta itu wajib dia esa, tunggal, satu je. Kemudian apakah sifat pencipta tersebut? Al-Qadimu, yang bersifat dengan qidam. Qadim, dia bersifat dengan qidam. Nampak dia guna istilah qadim ni? Dia guna istilah qadim. Merujuk pada zat lah. Merujuk pada zat. Sifat tu nama qidam. Tuhan tu pula mesti dia itu qadim. Apa maksud qadim? Dia sedia kala, sedia ada. Sebab kalau Tuhan yang mencipta alam, dia wujudnya itu sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Maknanya apa? Dia tu baharu lah, mesti ada yang menciptakan dia. Siapa yang menciptakan dia? Tuhan lain pula katakanlah. Tuhan lain pula. Tuhan tu pula. Siapa yang menciptakan Tuhan tu? Tuhan lain pula lah. Tuhan jadi tasalsul.
Ataupun kembali diri sendiri, dia mencipta diri dia sendiri. Atau Tuhan A cipta Tuhan B cipta Tuhan A. Nama Ad-Daur. Pusing. Jadi andaian semua ni tertolak belaka. Dua andaian ni je. Mana-marilah mana-mana bijak pandai falsafah, mana falasafah ke apa. Hanya dua andaian ni. Kalau awak kata Tuhan itu ada awalnya, Tuhan ada awal, makna bila sebelum masa tiada tu, siapa yang mengadakan dia? Takkan jadi sendiri. Kalau jadi sendiri makna dia menjadikan diri sendiri. Do jugalah situ makna. Ataupun jadi sendiri. Mustahil tu. Ataupun ada Tuhan lain, lepas tu Tuhan tu pula ada tu. Jadi menunjukkan bahawa dua-dua andaian tasalsul dan daur ini mustahil. Maka Tuhan itu mesti bersifat, dan sifat yang wajib bagi Tuhan itu ialah qidam. Maksudnya Tuhan tu qadim. Adanya itu tiada mula, ada sedia kala. Ya. Yang waridnya al-awwal. Huwal awwalu. Itu lebih sunnah kata dia. Quran lah. Kenapa ditukar dari lafaz awal kepada lafaz qadim? Awal kenapa tukar pada daripada awal jadi qadim? Menarik. Betul. Kena ikut Quran. Jadi kenapa biasanya dalam akidah dia guna lafaz qadim ataupun qidam? Kenapa tak guna lafaz awal? Kalau ikut dalilnya, memang dalil naklinya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi bila sebut awal, awal itu masih mubham lagi. Awal maksudnya permulaan. Ada mula tak? Bila sebut awal, yang pertama, yang awal, dia ada mula tak? Tuhan ada mula ke? Beza ni segi lafaz. Dari segi makna tu. Sebab itu dalam, kalau setengah akidah dia kata huwal awwalu bilabtida'in wal akhiru bilantihain. Dalam mana tu? Tahawi ke? Dia itu yang mula. Imam Tahawi tak sebut tu. Kalau Tahawi tak? Pasti kan, tak pasti tu. Tapi huwal awwalu bilabtida', dia akan datang awal yang tiada mula. Sebab semata-mata awal pada kalimah Arab, maksud lafaz awal tu boleh andaikan lagi. Awal tu makna ada, awal tu makna permulaan. Makna ada mula. Yang pertama ada mula. Tapi dalam lafaz qadim banyak maksud. Nak kata qadim ni kan lama pun maksud qadim. Kal urujunil qadim. Tak, seperti pelepah tama yang kering jadi umpama wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan itu kami tentukan kembalinya, masuk berputarnya putaran bulan tu kembali pada awal bulan seumpama batang pelepah tama yang tua, dia akan melengkung. Anak bulan melengkung anak bulan melengkung. Dah ni qadim maksud lama. Jadi qadim, ulama kata ada qadim zamani. Qadim dengan maksud tempoh, lama. Hadza baitun qadim. Tak, ini rumah lama. Jadi itu nisbah makhluk. Tapi qadim yang nisbah Allah Ta'ala ni ialah qidam zati. Apa maksud qidam zati? La awwala liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya. Tiada permulaan bagi wujudnya. Itu maksud qidam di situ. Jadi lafaz qidam, ulama memilih lafaz tersebut kerana maknanya itu lagi kita tuntas, lagi jelas, kerana menafikan permulaan bagi wujud. Jadi qidam maksud itu qidam zati, bukan qidam dengan maksud qidam zamani, tempoh masa lama. Bukan.
Dan lafaz qadim ini datang daripada riwayat Ibnu Majah. Orang kata dah, kamu ni buat bid'ah lah. Tak, waqtira an-nasmahu tauqifiyah. Dan dalam Jauharah pun sebut, pandangan yang dipilihnya, nama Tuhan, sifat Tuhan ni, kadza sifatu fahfadhi sam'iyah. Nama Tuhan dan sifat Tuhan ni, dia tu tauqifiyah, maknanya tak boleh reka-reka. Dah qadim, reka ke? Tak, ada riwayat daripada Ibnu Majah. Ibnu Majah dalam hadis menceritakan tentang nama-nama Allah yang 99 tu, dia guna lafaz Al-Qadim, ganti bagi Al-Awwal. Jadi atas dasar itulah ulama kata boleh guna lafaz qadim. Boleh guna lafaz qadim. Okey. Jelas Kemudian Tuhan yang tiada permulaannya, yang wujud sedia kala ni, dia pastinya bersifat dengan sifat hayat. Dia hayyun, al-hayyu. Dia hidup. Sebab kalau mati macam mana nak mencipta alam? Lagi qadiru, dia berkuasa. Kalau tak berkuasa macam mana nak buat alam? Al-alimu, yang maha bijaksana. Tak, maha bijaksana. Kalau tak bijak, tak ada ilmu, macam mana nak buat alam begitu cantik? As-sami'u, yang maha mendengar. Al-basiru, yang maha melihat. Tengok, dia datangkan dengan isi sifat tak? Dia bukan datangkan dengan sifat. Dia datangkan dengan sami', ya? Datangkan dengan sami', iaitu zat yang bersifat dengan sami'. Al-basiru, yang bersifat dengan pelihat, yang melihat. Asy-sya'i, sya'i itu daripada masyiah, sya'a, idza sya'a. Jadi masyiah maksud apa? Al-muridu, makna samalah. Masyiah dengan iradah. Dia berkehendak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ma sya'a, ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Asy-sya'i, yang berkehendak, yang berkehendak sama, yang berkehendak. Okay. Asy-sya'i al-murid. Ayat tu soal mengatakan fa'il kan. Setiap kali Allah buat benda tu, adakah Tuhan buat dengan sebut? Soalan dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan mengkehendaki mencipta sesuatu, an yaqulahu, bahawa berkata dia kun fayakun. Adakah bila Tuhan nak buat, Tuhan kena sebut kun baru jadi? Macam mana jawab tu? Ustaz Azhar tahu dah ke jawapan? Lupa. Nusita. Ya, jadi tengok macam sekali pandang macam tu lah. Nak buat kena kata kun. Kita perhati balik, Allah Ta'ala buat dengan apa? Dengan sifat kudrat dia kan. Okey, perkataannya, kalam dia tu, kun fayakun tu, tak, kun itu kudrat ke sifat kalam? Ta'aluk sifat kalam. Kun tu perkataan kan? Kalam. Adakah kalam yang melakukan mencipta sesuatu? Bukan kudrat . Jadi maksud idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun tu, bukan kun itu yang mencipta. Maksudnya apa? Kun fayakun tu ibarat cepatnya, sur'ah, nafazu iradatillah, cepatnya berlaku kehendak Tuhan. Seumpama orang tu sebut kun, kalau kita sebut kun fayakun, nak jadi tu. Jadi itu kinayah daripada cepatnya kehendak Tuhan jadi. Tak ada perantaraan lalu. Tiada perantaraan langsung. Bila Tuhan nak jadi, nak jadi. Itu maksud idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukan kun itu yang mencipta. Kerana kun itu kalam. Kalam ni bukan sifat yang bertakluk secara ta'thir. Yang membuat makhluk tu sifat kudrat lah. Sifat kudrat. Jadi istilah ataupun ibarat kun fayakun tu menunjukkan cepat. Tuhan nak jadi kun fayakun.
Itulah maksud dia. Syai itu memang madrasah Maturidiyah. Ha? Sifat syai itu memang Maturidiyah. Itu term tu ada situlah. Masyiah. Jadi ada sebahagian dalam perbahasan tu apa nama ni, kalau dalam kitab-kitab syarah pun ada sebutlah, ada masyiah adakah dengan iradah tu sama, tapi secara kesimpulannya masyiah dengan iradah tu samalah. Dia ulanglah nak menunjukkan bahawa kedua-dua itu mutaradifan. Boleh lah, mungkin atful bayan boleh. Mutaradifan. Asy-syai al-murid, yang berkehendak nak terang. Syai tu maksud murid. Okey. Habis 10 dah. Elok kat putih tak? Kita buka soalan lah. Sebab lepas ni masuk berat masuk jisim, jauhar, mahdud. Ni berat dah ni. Soal jawab Soal jawab. Okey, soal jawab. Jadi wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Berhenti situ. Walaisa bi'aradin, kita berhenti kat situ. Ada masa sambung lagi lah. Buka untuk soal jawab. Rekod juga ni soal jawab. Bergantung pada masyiatillah. Soalan yang orang tanya kan. Tak boleh. Orang tanya tu apa tu? Tuan kamu sudah buat apa? Dia tolong. Lepas tu kata apa? Dia kata apa tu, Tuhan tu sedang menurunkan engkau dan menaikkan aku. Betul. Sebab masyiatullah tu, apa yang berlaku tu masyiatullah. La yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha'. Tidak berlaku dalam milik Tuhan, kerajaan Tuhan ni kecuali apa yang Tuhan nak. Jadi kita nak tahu Tuhan ni buat apa, Tuhan nak apa. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Ya. Tuhan nak apa? Atau Tuhan nak berlaku apa? Nak berlaku apa yang berlaku ni lah. Nak tuan-tuan mari malam ni. Nak orang yang dengar. Nak orang yang ada hasad tu buang hasad dengki daripada diri dia. Tak, jadi apa yang berlaku tu ialah kehendak Tuhan. La yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha'. Tak akan berlaku dalam milik Tuhan ni apa yang Tuhan tak nak. Sebab apa? Kalau dalam kerajaan dia, makhluk dia ni buat ada satu benda berlaku tanpa kehendak dia, maksudnya lemah dia. Dia tak ambuh tapi berlaku juga. Macam kita lah. Kita nak mengelak dah ni, takut belanggar juga. Tak. Jadi apa yang berlaku inilah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Belum berlaku lagi kita tak boleh kata saya nak pergi pesta arak lah. Sebab apa? Sebab Tuhan nak saya pergi. Tak boleh tu. Kalau orang begitu zaman Sayyidina Umar ambil pelepah tamu katak atas kepala. Tak. Sebab apa? Berhujah dengan masyiatillah untuk menghalalkan haram. Itu dosa tu. Menggunakan hujah kehendak Tuhan untuk menghalalkan yang haram. Tak boleh. Okay. Dah bila berlaku dah. Ni banyak berlaku kepada tak? Mungkin orang kata saya ni dah Tuhan takdirkan berlaku dosa. Tak. Benda dah berlaku dah, tak apa sebut. Untuk tujuan insaf, untuk tujuan tu tujuan nak diri sendiri, jangan tujuan untuk buka ataupun buka aib, ataupun tujuan apa untuk mengheboh-hebohkan maksiat pada orang. Tu tak boleh tu. Kita yafdahu ma satarahullah, kita mendedahkan aib Allah Taala tutup. Kita buat maksiat seorang-seorang, Tuhan tutup. Kita pergi dedah depan orang, kita beritahu orang dalam FB lah. Sekarang ni tak boleh cakap lah ni. Tak, FB je. Buat apa-apa maksiat sebut dalam FB. Berapa ramai orang yang terikut dengan FB kita, buat kalau dia terdorong nak buat juga, dia ni pun buat aku tak boleh buat. Sebenarnya dia telah menggalakkan orang buat maksiat. Sebab tu maksiat kita dengan Tuhan ni, aib kita dengan Tuhan ni, kita tutup lah. Orang itu Allah Ta'ala tutup pada hari akhirat dosanya.
Tapi ada pun dia mendedahkan maksiat dia depan orang itu Tuhan akan hisab dia lah. Bahkan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menyebabkan berlaku sunnah hasanah, satu ikutan sunnah sayyi'ah, ikutan yang tak elok, menyebabkan orang lain ikut, dia akan dapat saham sama. Jadi dalam masalah tadi, orang tu boleh dia kata tujuan untuk dia insafkan diri, taubat ke apa, atau nak beri peringatan, boleh dia kata aku dah ditakdirkan dulu aku ni zaman muda buat maksiat. Tak apa. Itu ketentuan Tuhan, tak apa. Bukan tujuan untuk menghalalkan maksiat, tak apa. Tak masalah. Tapi benda tak berlaku lagi, tujuan untuk menghalalkan maksiat, itu haram dosa dia. Lagi? Ada soalan? Kalau ada akhwat nak tanya pun tanyalah. Kalau sempat kan? Lagi ada soalan? Kita hidup negara China, India. Bila kita bincang macam ni, kalau 2, 3 soalan kita, bila kita cakap benda yang fakta, benda yang ilmiah, benda tu mengganggu ataupun seorang mencela kepercayaan orang lain. Mencela kepercayaan Agama lain. Tidak. Adakah sepanjang Ana cakap tadi ada cela agama? Tak ada kan? Hanya menggunakan akal yang Tuhan bagi untuk mengisbatkan kewujudan Tuhan yang Maha Esa. Siapa nak terima, terimalah. Siapa tak nak terima, sudah. Sebagaimana padri-padri pun dia mengajar di gereja dan sami-sami mengajar tentang akidah mereka. Tak, mereka nak terima, terimalah. Kalau mereka fikir mereka ni tak, nak terima, terima. Yang benarnya satu je hakikat. Tapi maknanya adakah kita memaksa? Tidak. Dan adakah ni salah satu bentuk mencela? Tidak. Tidak. Jadi ini satu bentuk keterbukaan dalam ni lah. Tak ada masalah. Ahli sunnah jemaah terbuka. Infitah Lagi? Ada soalan lagi? Sila. Boleh faham? Okey. Okey. Tak ada. Tak ada, kita tutup lah. Tutup je. Lepas ni boleh tanya soalan yang kau sikit. Kontroversi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.